Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita nak baca buku Baca buku tak bawa. Sampai mana aja? Ke surat apa dah? 36. Oi. Oh, yang kedua. Oh, okey. Tak ni ya. Okey. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari ini kita insya-Allah menyambung pengajian kita, mengambil keberkatan bulan Ramadan al-Mubarak, kerana salah satu daripada perkara yang boleh kita lakukan dalam bulan yang penuh keberkatan ini yang masih berbaki ialah menuntut ilmu. Itulah pengajian ilmu. Lebih-lebih lagi ada kemungkinan, kita pun tak tahulah sama ada malam tadi merupakan malam Al-Qadar, wallahu ta'ala a'lam. Yang pastinya malam Al-Qadar itu pasti akan datang, sama ada dah berlalu ke ataupun belum ke, wallahu a'lam lah. Jadi insya-Allah kita sambung muka surat 37, yang mana dalam muka surat 37 ni kita sampai kepada manhaj dalam pendekatan ilmu akidah. Itulah manhaj wasatiyah, manhaj pertengahan. Itu bukanlah bermaksud manhaj pertengahan itu seperti yang biasa disalah fahami oleh setengah pihak bila sebut manhaj wasatiyah, maksudnya ialah dunia 50, akhirat 50. Itu salah. Jadi wasatiyah di situ maksudnya ialah la ifrata wala tafrid, itulah kita tidak terlampau longgar dalam beragama dan tidak terlampau ketat dalam beragama. Terlampau longgar sehingga menjadi seperti golongan liberal, langsung tidak mempedulikan perintah dan larangan dalam agama, manakala terlampau ketat itulah berlebih-lebihan sangat, sehingga dia mengabaikan tuntutan-tuntutan lain yang perlu dalam kehidupan ini. Itu salah satu daripada maksud ifrat dan tafrid lah, tidak terlampau longgar dan tidak terlampau ketat. Cuma dalam persoalan ilmu akidah ni, dia ada specialnya berkenaan dengan bagaimana yang dimaksudkan dengan wasatiyah, iaitulah pertengahan dalam persoalan kita mempelajari ataupun bagi para asatizah, ustaz-ustaz dalam dia menyampaikan ilmu akidah ni. Yang pertama kita dah sebut dahulu ialah mesti mengutama dan meraihkan pengajaran akidah yang bersifat mesra tempatan, supaya ia sesuai dengan latar belakang akidah yang sedang menjadi pegangan umat Islam semasa. Sebagaimana sedia maklum, akidah yang menjadi pegangan umat Islam di Malaysia adalah berdasarkan ahli sunnah wal jamaah. Ini sangat penting, sebab di sana ada aliran-aliran yang lain. Kita tidak mahu nak menyalahkan aliran lain, tetapi apabila nak disampaikan akidah kepada umat Islam di Malaysia ini, mestilah kita meraihkan pendekatan pengajaran akidah yang kita dah terima sejak turun-temurun, yang menjadikan kita orang Islam pada hari ini dengan keislaman yang baik ni adalah jasa alim ulama kita yang terdahulu, dengan metod yang mereka telah lama perkenalkan kepada kita. Contoh kalau dalam persoalan ketuhanan ni, kita sebut banyak kali dah, kita belajar melalui sifat 20 kan.
Jadi janganlah diperlekeh ataupun dipelecehkan pengajaran sifat 20 itu. Kerana itulah yang menjadi ilmu yang kita belajar hingga kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sifat maha sempurna Allah, apakah sifat yang mustahil, yang lawan bagi Allah, yang tak layak untuk kita sifatkan bagi Allah. Itulah yang menjadikan kita mengenal Tuhan. Jadi kalau tidak dengan metod itu, kita pun tak tahu sama ada kita kenal Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak. Sebab mengenal Allah itu perkara yang paling asas dalam beragama. Dan kita tak nafikan di sana ada pendekatan-pendekatan yang lain. Seperti kalau orang yang belajar di Arab Saudi, dia akan belajar mungkin pendekatan menggunakan tauhid 3, tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Jadi semua pendekatan ni dia memanglah ada kelebihan dan ada kekurangan dia. Jadi kalau ia dikritik, bukanlah semesti maksudnya dia itu tak diterima. Ada sebahagian ulama terima, tapi kita mengatakan bahawa di Nusantara, khususnya di Malaysia ini, pendekatan itu kurang sesuai. Sebab takut ianya bercanggah dengan apa yang kita dah sekian lama pelajari di sebelah Nusantara kita ini. Yang kedua ialah pengajaran akidah hendaklah memberi fokus kepada perkara usulul i'tiqad yang jelas dan disepakati ulama, dan cuba mengelakkan perbincangan perkara-perkara furu', yakni perkara-perkara cabang akidah yang diperselisihi antara ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi fokus mesti diberikan kepada perkara-perkara yang menjadi asas akidah. Itulah beriman kepada Allah dari sudut Allah Ta'ala itu Maha Esa. Dialah satu-satunya Tuhan yang menciptakan alam ini, yang memiliki keseluruhan alam, dan dialah yang mentadbir alam ini. Itu dipanggil perkara usul dalam i'tiqad, dalam akidah, yang tak boleh kita perselisihkan. Tentang wujudullah, wujudnya Tuhan, itu perkara asas dalam akidah. Tapi bayangkan dalam masa yang sama masih ada lagi orang-orang yang mempertikaikan kewujudan Allah. Dalam masa yang sama masih ada lagi. Jadi kita nak bercakap tentang soal furu' i'tiqad. Furu' akidah ni seperti persoalan tentang ayat-ayat yang mutasyabihat. Apakah dia makna al-istiwa umpamanya? Apakah makna yad? Kalau terjemah maksudnya tangan, apa dimaksudkan tangan di situ? Itu adalah termasuk dalam perbahasan furu' i'tiqad. Para ulama ada perbezaan pandangan di situ. Jadi tak sesuai kalau nak diketengahkan kepada masyarakat umum, sehingga bergaduh sesama kita dalam persoalan-persoalan yang diperselisihkan oleh para ulama. Sedangkan orang awam ni banyak lagi masalah dalam persoalan usul i'tiqad. Dalam masalah usul ataupun asas akidah pun ada dia tak clear tentang wujudullah. Kadang-kadang tu dia percaya Allah wujud, tapi dia sangsi ataupun dia confuse pula tentang sifat Allah. Dia kata betul Allah Ta'ala tu wujud, tapi Allah Ta'ala tu dia tidak adil. Problem juga tu, kan? Jadi itu pun usul i'tiqad. Sebab kita tak boleh menafikan perkara-perkara yang menjadi sifat kesempurnaan Allah. Allah Ta'ala Maha Adil, bahkan namanya Al-Adlu, Maha Adil. Jadi bagaimana kita mempertikaikan keadilan Allah? Ada orang yang dia pertikaikan keadilan Allah, sekaligus sebenarnya dia menolak qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu perkara-perkara yang menjadi asas dalam akidah yang sepatutnya diberikan fokus dalam kita belajar akidah. Bahkan para asatizah alim ulama yang mengajar pun dia mesti fokuskan kepada usul, perkara yang menjadi prinsip asas, bukannya yang menjadi furu' ataupun cabang akidah yang biasanya akan berlaku perselisihan pendapat di kalangan ulama. Yang ketiga, bertegas dalam perkara-perkara yang menyalahi usulul i'tiqad, usul akidah, dan bermaaf-maafan serta tidak mengkafirkan, membid'ahkan atau memfasikkan pada perkara-perkara yang menjadi khilaf sesama ahli sunnah wal jamaah. Sepatutnya kita bertegas dalam soal berkaitan dengan usul, perkara yang menjadi asas akidah. Macam soal yang kita sebut tadilah, atheism, soal orang murtad, soal orang mempertikaikan kenabian, kerasulan, mempertikaikan kesucian Al-Quran, bahawa Al-Quran itu
dituduh umpamanya bukannya kalamullah tapi kalam Rasulullah, manusia biasa, boleh diterima, boleh ditolak, hanya satu bentuk pandangan. Kalau itu pandangan Muhammad, aku boleh buat pandangan aku, contoh kan. Jadi yang tu yang sepatutnya kita tentang sungguh-sungguh, sebab itu memang benda yang jelas bertentangan dengan akidah. Itu memang jelas perkara yang boleh menyebabkan seorang itu jatuh kufur ataupun jatuh murtad, terkeluar dia daripada Islam. Adapun perkara-perkara yang menjadi benda khilaf dalam agama, tak sepatutnya sehingga ke peringkat kita kafir mengkafir, bid'ah min bid'ah. Macam soal sekarang ni lah kan, soal buat 23 ke buat 11 masih ada lagi kan. Jadi benda remeh temeh macam ni pun masih nak bahas juga kan. Dulu orang bila sebut 11 ni, orang duk tala ke negeri Perlis kan. Walhal sebenarnya hari ni banyak surau-surau pun buat 11 kan. Saya berapa banyak jemputan tazkirah Ramadan ni, mana yang buat tazkirah tu memang semua 11 lah. Memang boleh kata kadang masjid pun ada waktunya dia tukar buat 11 untuk bagi ruang pada tazkirah. Jadi kita dah lebih terbuka sekarang ni, sama ada nak buat 11 ataupun 23, tapi kena ikut peraturan lah kan. Itu terpulang lah pada pentadbiran masjid ataupun surau masing-masing ya. Macam mana tuan-tuan, yang pentingnya benda itu dia hukumnya dia benda khilaf, benda yang tak sepatutnya menjadi perbahasan pertikaian sehingga kita sesat menyesat, kafir mengkafir, apatah lagi kafir mengkafir itu berat sangatlah. Selalunya dia pergi kepada bid'ah membid'ah. Sedangkan hukum syarak tu 5, mana ada hukum bid'ah kan. Hukum syarak tu 5, dia sama ada wajib ataupun sunat ataupun haram, makruh ataupun harus kan. Tak ada hukum bid'ah tu. Kecuali dia memang menyentuh persoalan akidah, barulah dia boleh pergi kepada hukum bid'ah. Kalau seorang itu umpamanya dia mereka satu ibadah khusus, dia mereka satu ibadah khusus, dia cipta satu ibadah khusus yang lain selain daripada yang telah ditetapkan oleh syarak. Syarak kata ada 5 solat yang diwajibkan fardu pada kita, dia tambah lagi, contohnya duha dia kata pun wajib juga, ataupun dia kata solat fardu subuh itu sebenarnya 4 rakaat, ditambah lagi 2 rakaat. Itu kita hukumkan dia sebagai bid'ah kan. Dia merekayasa dalam soal agama yang bersifat usul, prinsip dalam akidah ataupun ibadah. Itu dia boleh jatuh kepada bid'ah yang munkarah. Adapun yang lain itu dia lebih kepada soal sama ada arjah, maksudnya dia lebih kuat dari sudut dia punya pendalilan ataupun dia lemah sikit, kurang sikit kekuatan dia. Itu sahaja. Tapi dia tak akan pergi kepada soal bid'ah tak bid'ah, kafir, itu lebih berat lagi lah. Sesat menyesat, dia tak akan pergi ke situ ya. Kalau kita orang yang belajar kan, insya-Allah dia tak akan pergi ke situ. Soal orang baca Yasin malam Jumaat kan, itu tak ada kena-mengena pun dengan bid'ah kan. Tak ada kena-mengena. Kita nak baca Yasin malam Jumaat, kita nak baca Yasin malam lain pun boleh. Kita nak khususkan malam Jumaat itu tanpa mengatakan dia sunnah, tak ada masalah, boleh. Tapi kalau kita kata dia sunnah, yang tu problem lah sikit. Sebab dia tidak ada kaifiah khusus. Baca Al-Quran ni, mana-mana surah pun dia tak ada kaifiah khusus, kecuali kita sendiri khususkan dia, tu boleh, tak ada masalah. Kita jadikan dia sebagai wirid. Jadi Yasin itu ulama Nusantara kita dia jadikan itu sebagai wirid mingguan kita. Kalau kita nak buat baca surah lain pun boleh. Yang warid dalam sunnah adalah suratul Kahfi. Yang tu boleh kita kata dia sunnah. Tapi yang tak warid dalam sunnah kita boleh buat, kita boleh khususkan, tapi dia bukan sunnah. Dan dia tidak akan jadi bid'ah sebab dia termasuk dalam ibadat yang umum, yang kita terbuka nak buat. Kalau kita nak tentukan, itu adalah kita yang susun, tanpa kita mengatakan ia ditentukan oleh Nabi SAW. Jadi tidak sepatutnya pada perkara-perkara yang furu', perkara-perkara yang cabang, yang tak melibatkan soal prinsip, usul dalam akidah ataupun ibadah itu, kita berselisih sehingga kita berpecah, kafir mengkafir, bid'ah membid'ah, fasik memfasik dan seumpama dengannya. Dr. Yusuf Al-Qaradawi adalah antara ulama yang tegas mengatakan ketidakharusan takfir, tabdi' dan tafsik dalam soal khilaf antara manhaj salaf dan khalaf.
Ya, Syekh Qardawi antara yang tegas, dia tak mahu umat Islam ni berpecah, terutamanya dalam soal aliran akidah ni. Satu yang alirannya lebih cenderung kepada salaf, satu yang lebih cenderung kepada khalaf. Yang ni lebih-lebih lagi dalam soal yang kita sebut tadilah, ayat-ayat yang mutasyabihat. Salaf mereka ni lebih banyak menyerahkan saja maknanya kepada Allah Ta'ala. Maksudnya mereka tak terjebak dalam mentakwil, sebab mereka bimbang kalau ditakwil maka boleh jatuh kepada kesilapan. Tapi para ulama khalaf mengatakan mesti ditakwil. Ya, walaupun mereka juga beriman makna yang sebenar itu hanya Allah Ta'ala yang maha mengetahui, tapi mesti ditakwil dalam keadaan tertentu kerana nak mengelakkan orang daripada jatuh kepada mudarat yang lebih besar, iaitulah menyerupakan Allah dengan makhluk. Contoh macam kalimah tangan tadi. Kalau salaf dia serah saja pada Allah, tapi khalaf kata kita pun serah juga pada Allah makna yang sebenar. Tapi untuk orang awam dia akan terus bertanya lah, apa sebenar makna ni? Sebab kami bila baca tu, yang kami nampak dalam kepala kami tak lain tangan macam tangan manusia ataupun tangan makhluk. Ya? Jadi lagi berat, lagi bahaya mudaratnya, boleh menyebabkan dia jatuh kepada tashbih, menyerupakan Tuhan Allah Ta'ala seperti manusia ataupun makhluk. Jadi sebab itulah para ulama khalaf mereka ambil pendekatan ditakwilkan juga. Ditakwil. Tapi takwil itu dia takkan keluar daripada kaedah bahasa Arab. Dia takkan keluar daripada kaedah syarak, kaedah akidah. Ya, sebab tu bila dia takwil, dia tengok dari sudut bahasa. Oh, yad yang di tangan ni bukan mesti bermakna anggota, tidak. Dia sama juga, kuasa berada di tanganmu. Contoh kan kita kata. Kan kita pun guna juga tangan tu dengan makna kuasa. Jadi Arab pun tangan tu juga salah satu maknanya ialah qudrah. Itulah kuasa. Jadi yang Allah Ta'ala maksudkan, kita takwilkan, salah satunya ialah maknanya kuasa. Ya, maknanya kuasa, kekuasaan. Jadi itu adalah pendekatan ulama khalaf. Dia guna dua sekali. Sama ada satu kita memang serahkan pada Allah makna yang sebenar, tapi mengikut keperluan kita perlu juga takwil kerana nak mengelak daripada khususnya orang yang biasa-biasa macam kita semua ni terjebak dalam perkara yang lebih berat lagi, iaitulah menyerupakan Allah dengan makhluk. Beliau mengatakan, itulah Syekh Qardawi ni, dia mengatakan aku ingin tegaskan di sini bahawa khilaf antara dua manhaj ataupun dua mazhab ni, salaf dan khalaf ni, tidak mewajibkan takfir antara satu dengan lain dengan makna menghukumnya sebagai kafir dengan kekufuran yang besar terkeluar daripada Islam. Maka ini sesuatu yang tidak diterima oleh jiwa seorang Muslim dan tidak boleh diterima oleh akal seorang alim. Bagaimana umat Islam datang dengan mengkafirkan antara satu dengan lain, mengeluarkan antara sesama sendiri daripada agama Islam, sedangkan mereka semua beriman kepada Tuhan yang Esa, Rasul yang satu, kitab yang satu, manhaj yang satu, solat yang menghadap kiblat yang satu. Aku melihat khilaf dalam isu ini tidak menyebabkan taksim yang tidak menyebabkan dosa. Tafsik pun sama jugalah, tidak menyebabkan seorang itu jatuh fasik, dan juga tabdi', seorang itu jatuh kepada bid'ah. Sedangkan yang paling jauh pun ianya adalah khilaf antara yang benar 2 pahala dan yang salah 1 pahala. Kalau sekiranya ijtihad tu silap maka 1 pahala. Kalau ijtihad tu tepat maka 2 pahala. Jadi kata Syekh Qardawi, bagaimana seorang alim yang hebat berani untuk menuduh fasik, berdosa ataupun bid'ah kepada tokoh-tokoh ulama ummah yang telah menjunjung syariat Islam, mempertahankan akidahnya, ditentang musuh dakwahnya, menghabiskan umurnya sebagaimana pendakwah dan pengislah, ulama yang beramal seperti Al-Baqillani, Al-Isfirayini, Al-Maturidi, Al-Ghazali. Ini boleh kata semua alim ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah daripada kalangan Al-Asy'ariyah, pegangan yang menjadi pegangan kita lah di sebelah Nusantara ni. Dan ini adalah pendekatan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, muridnya Al-Imam Ibn Al-Qayyim, iaitu tidak menuduh berdosa kepada yang tersilap dan dalam takwilannya pada permasalahan usuliyah maupun ilmiah, yang dimaksud dengannya permasalahan yang berkaitan dengan akidah dan juga usuluddin. Itu tidak berlaku pun. Jadi ialah kalau kita tengok, memang kita ni aliran di tempat kita ni Asy'ariyah, ya, tapi kita tak nafikan di sana ada aliran yang disebut sebagai Salafiyah. Ya, jadi Salafiyah ni kita kata tak sesuai lah
Kalau dia disebarkan contohnya di Arab Saudi, di setengah tempat di luar negara, itu mungkin sesuai, ataupun mungkin di sebuah negeri lah dalam Malaysia ni, itu adalah hak mereka lah, tak ada masalah. Tapi yang tak boleh tadi ialah perbezaan manhaj ataupun pendekatan tu tadi, jangan sehingga menyebabkan kita saling kafir mengkafir, fasik memfasik, bid'ah membid'ah. Yang tu yang tak boleh. Jadi maksudnya jangan umpamanya kalau mereka yang tidak sefikrah, tidak semanhaj kita ni Asy'ariyah, mereka yang tak pegang dengan kaedah kita Asy'ariyah ni, jangan pula tuduh kita ni. Umpamanya dia kata kita ni bila kita takwil tadi ayat yang mutasyabihat tadi, bila kita takwil contohnya perkataan yad, yakni tangan tu, bila kita takwilkan dia dengan makna kuasa, jangan tuduh kita membatalkan ayat sifat. Jangan tuduh kita membatalkan ayat sifat, maksudnya mu'attilah. Jangan menuduh kita membatalkan sifat Allah. Kita tak batalkan sifat Allah, tapi kita takwilkan sesuai dengan maknanya, sesuai dengan kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita membatalkan sifat Allah Taala pada ayat itu, tidak sama sekali. Dan di pihak kita juga, contohnya bila kita lihat pihak sana dia tak takwil contohnya, kan? Bila dia tak takwil, seolahnya dia tu macam terima bulat-bulat perkataan itu pada zahirnya. Kalau ikut kita kata kalau biarkan dia pada zahir, yang terlintas dalam kepala kita seperti tangan lah. Jadi kita akan tuduh dia itu sebagai mujassimah pula. Kita kata, oh, awak ni mujassimah, awak ni telah menjisimkan Allah. Jadi akhirnya tak habis cerita, kita akan bergaduh sesama sendiri. Sedangkan kalangan kedua-dua aliran ini, dia ada ulama-ulama besar di belakangnya. Macam kita sebut tu, Ibn Taymiyah ni pun ulama besar, bahkan dia pun turun berjihad lawan Mongol pada zaman dia. Dan di pihak kita Asy'ariyah, memang kita ada ramai, lebih ramai lagi lah ulama-ulama kita. Sebab itu adalah pegangan yang menjadi majoriti umat Islam di seluruh dunia. Jadi isunya ialah Syekh Qaradawi kata jangan sehingga perbezaan kita antara aliran ini menyebabkan kita bergaduh sesama sendiri. Tetapi tetap kena balik kaedah yang pertama tadilah, mesti meraihkan. Jadi kalau dah kita di khususnya di Malaysia ini majoritinya Asy'ariyah, kena railah Asy'ariyah. Jadi jangan disebarkan aliran yang satu lagi tu di tengah-tengah penganut Asy'ariyah. Dia akan jadi bergaduh lah. Sama juga kalau di negeri tertentu yang dia ada dia punya aliran dia, kalau kita masuk ke situ tak sesuai kita nak sebarkan Asy'ariyah itu, sebab dia dah ada pegangan dia. Kalau tidak, jadi bergaduh jugalah. Dia itu saja tuan-tuan, dia akan menyebabkan kita bergaduh sesama sendiri, tak habis cerita. Yang keempat, kita ringkaskan yang keempat, menekankan pendekatan akidah yang mampu menjawab permasalahan masyarakat dan kemusykilan pemikiran semasa, antaranya seperti isu kewujudan Allah dan keesaannya, kenabian, kehidupan selepas mati. Ini sebenarnya pendekatan yang perlu diambil untuk kita ajar, untuk kita belajar pun persoalan akidah ni. Isu kewujudan Allah, keesaannya, sebab macam kita sebut tadilah, sudah ada orang-orang yang terpengaruh dengan fahaman-fahaman falsafah daripada barat tentang Allah Ta'ala ni wujud ke, pencipta ni, creator ni, dia kata ada ke tidak, tengok macam tak ada aja. Contoh, jadi dia mula mempertikaikan dengan mengatakan contohnya, apabila umat Islam ditindas, tak ada pun Tuhan yang kamu kata wujud itu datang membela, contohnya kan. Dia gunakan logik-logik yang seumpama itu, tentang kenabian, kehidupan selepas mati. Ini macam dalam cerita yang baru ni lah, Mentega terbang tu kan. Dia mempertikaikan kehidupan selepas mati tu, dan nampak kecenderungan tu lebih kepada bukan kehidupan selepas mati, tapi kehidupan selepas kehidupan. Ada pula berlakunya reincarnation seperti yang difahami oleh puak-puak Hindu dan juga Buddhism. Jadi ini bahaya, sedangkan ia satu perkara yang sangat asas dalam akidah kita. Jadi kalau sampai ada orang Islam yang tak percaya, yang masih ragu lagi akan ada hidup selepas mati, itulah hari pembalasan, itulah hari yang hakiki, yang sebenar-benarnya kehidupan. Itu satu musibah besar tuan-tuan, qada dan qadar dan lain-lain. Qada dan qadar macam kita sebut tadi, masih ramai lagi yang mempertikaikan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala kerana tak faham dengan konsep qada dan qadar dalam rukun iman kita. Isu-isu ini perlu
ketengahkan dengan cara yang bijaksana dan menarik agar dapat membenteng masyarakat daripada pelbagai aliran semasa yang dimaklumi kemudaratannya seperti faham sekularisme, iaitulah dikotomi dunia akhirat, materialism, kebendaan, hedonism, hiburan yang melampau, liberalism, agama tanpa disiplin, dan pluralism, iaitulah kesamarataan agama. Yang kelima, memperbanyakkan pengajaran akidah amaliyah berbanding akidah nazariyah. Akidah amaliyah berobjektifkan untuk membentuk model insan rabbani dari segi ketulusan hati, ketekunan beribadah dan akhlak yang luhur. Sebab kalau di zaman para sahabat dulu, akidah dengan akhlak ataupun akidah dengan tasawuf ni dia benda yang tak diasingkan. Dia tak diasingkan, dia benda yang sama, dia satu jalur ilmu. Sebab tu Nabi bila disebut man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, dia kata, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat hendaklah dia bercakap yang baik-baik ataupun dia diam. Itu beriman dengan Allah dan hari akhirat tu akidah. Kemudian falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia bercakap yang baik atau dia diam, itu tasawuf. Itu buah daripada iman, itu adalah tasawuf, kan? Dan siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, umpamanya falyukrim dhaifah, siapa beriman pada Allah dan hari akhirat hendaklah dia memuliakan tetamunya. Kalau tengok memuliakan tetamu ni tak adalah kena mengena dengan akidah, tapi sebenarnya ada kena mengena, kan? Bila orang itu dia beriman pada Allah dan hari akhirat, dia tahu salah satu perkara amal soleh yang dia boleh buat ialah dengan dia memuliakan jirannya, akan mendatangkan pahala kepada dia nanti. Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam syurga, mungkin atas dasar dia memuliakan tetamunya. Jadi buahnya adalah fal yukrim dhaifah. Jadi itu adalah tasawufnya ataupun buahnya, akhlaknya. Jadi kalau kita tengok pada hadis-hadis Nabi, antara iman dan tasawuf itu dia tak boleh dipisahkan. Dia akan bahkan menghasilkan buah-buah yang ranum, buah-buah yang elok, hasil daripada keimanan yang betul-betul mantap. Jadi itulah yang sepatutnya ditanamkan, iaitulah akidah yang berbentuk amaliyah, akidah untuk kita beramal, bukannya akidah nazariyah. Memang penting juga akidah nazariyah ni, tetapi akidah nazariyah ini dia lebih kepada kita nak menangkis idealism, teori-teori, fahaman-fahaman yang sesat dan sebagainya, kan? Nak menolak keraguan dan sebagainya. Tapi yang lebih penting daripada itu ialah kita nak beramal. Kita nak beramal. Contoh dalam bulan puasa ni, dalam bulan puasa ni, dalam bulan Ramadan ni, memang ustaz-ustaz kita dia tak cerita lain, dia tanamkan dalam diri kita akidah amaliyah. Ini akidah amaliyah ni, cerita supaya kita yakin bahawa di sana ada satu malam namanya malam Lailatul Qadr. Nabi mengatakan bahawa sesiapa yang tak dapat malam Lailatul Qadr ni faqad hurim, maka dia itu memang benar-benar telah diharamkan oleh Allah Ta'ala seluruh kebaikan. Kalau Lailatul Qadr pun dia tak dapat walaupun sedikit, kan, takkanlah dia tak beramal langsung kot. Tapi memang ada orang dia tak peduli pun, kan? Dia tak peduli, kan? Makin akhir dia makin sibuk dengan nak sambut raya dah. Lepas tu dia marah pada jabatan agama, marah pada jabat mufti. Sebab apa? Sebab lambat keluar tarikh hari raya, kan? Dia marah. Dia kata kenapa sorok lama sangat ni, kan? Bagi tahulah ni siap-siap menyusahkan orang saja, kan? Senang dia nak tempah daging, dia nak apa ni, rendang ke apa semua, kan? Dia suruh kita beritahu awal. Macam mana kita nak beritahu awal, sedangkan anak bulan tu 29 malam tu kita baru boleh tengok, kan? Sebab tu kita ada kriteria imkanur ru'yah. Kita buat kriteria tu pun sebenarnya nak memudahkan untuk kita nak melihat anak bulan itu, dari sudut kemungkinan kenampakan anak bulan tu. Tapi dia tak faham. Dia ingat kita boleh tengok sekarang. Memang tak boleh tengok lah. Kat mana ada anak bulan sekarang? Sekarang ni bapak tok nenek bulan sekarang ni, bulan tua sekarang ni. Jadi tunggu dia beranak dulu, 29 malam tu, sama ada 30 wa imma jadi 1 Syawal. Tunggu dulu. Sebab Nabi kata sumu li ru'yati wa sumu wa aftiru li ru'yati. Kamu puasalah dengan melihatnya dan kamu berhari raya jugalah dengan melihatnya. Jadi hisab falaki tak boleh pakai. Mesti kita ru'yah, mesti tengok juga. Jadi itu akidah amaliyah.
Kita tanamkan akidah amaliyah ni supaya orang beramal, supaya orang beramal percaya dengan apa yang disebut oleh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu yang kelima ni saya nak habiskan, kita tak payah sambung dah lepas ni tuan-tuan. Memperbanyakkan ke kita nak azan dulu? Azan dulu juga. Okeylah, kita azan dululah. Nanti saya sambung sikit baru sembahyang Zuhur Okey. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allah. Ketika itu nak berperang, tapi Nabi SAW diperintah untuk menyekat satu kafilah dagangan Quraisy yang baru balik daripada Syam, gunakan harta modal kita orang Islam. Dia pergi berdagang, dapat untung besar. Lalu Nabi SAW diperintah oleh Allah Ta'ala untuk sekat. Jadi itu tujuan yang sebenar. Tapi akhirnya daripada tujuan nak pergi menyekat tadi tukar kepada perang. Jadi Nabi SAW ketika nak perang tu, Nabi pun agak bimbang jugalah. Sebab umat Islam pada waktu tu hanya ada 2 ekor sahaja kuda perang, kan? Kemudian unta ada berapa? 70 ekor sahaja. Kena berganti, setiap 3 orang ganti naik unta. Sedangkan orang musyrikin ada 1000 lebih tentera dengan jentera beratnya, unta yang tak terkira banyaknya. Setiap satu hari dia sembelih sampai 10 ekor. Lepas tu buat pula lagi konsert nak meraihkan kemenangan yang bakal, kononnya lah kan, mereka yakin mereka akan menang. Kudanya beratus ekor. Jadi Nabi SAW pada ketika itu nak naikkan semangat orang Islam. Nabi kata halummu ila jannatin arduhas samawati wal ardh. Nabi kata marilah kita menuju ke syurga yang keluasannya seluas langit-langit dan bumi. Ini akidah yang Nabi tanamkan, kan? Hari ini ada tak bos-bos, dia seru pada dia punya anak-anak buah dia, marilah kita menuju ke syurga dalam kita meningkatkan integriti kita, ataupun sasaran KPI kita untuk kita capai pada tahun ini. Contoh, tak kait pun dengan syurga, kan? Tapi tengok Nabi SAW, Nabi kata halummu, marilah kita menuju ke syurga yang keluasannya seluas langit-langit dan bumi. Ada seorang sahabat nama dia Umair ibn al-Humam. Bila dia dengar sedemikian, dia kata, wahai Rasulullah, ajannatun arduhas samawati wal ardh. Adakah syurga itu yang seluas langit-langit dan bumi? Ya, kata Rasulullah, syurga yang seluas langit dan bumi, kan? Jadi langit dan bumi ni kita tahulah jaraknya 500 tahun perjalanan antara langit dan bumi. Dan Allah Ta'ala memiliki 7 petala langit, bukannya satu langit. Itu antara langit dunia dengan bumi. Jadi langit yang kedua, yang ketiga lagi. Dan syurga itu luasnya seluas langit-langit dan bumi. Subhanallah. Jadi sahabat ni dia excited sangat bila Nabi kata syurga itu seluas langit-langit dan bumi. Dia kata, adakah syurga itu seluas langit-langit dan bumi? Kata Rasulullah, ya. Lalu dia kata, bakhin, bravo. Rasulullah kata, kenapa kamu kata sedemikian? Dia kata, kerana aku nak menjadi salah seorang daripadanya. Lalu kata Rasulullah, anta min ahliha, kamu salah seorang daripadanya. Lalu dia pun tuan-tuan tak tunggu dah, dia keluarkan beberapa biji tamar daripada topi besi dia. Setengah riwayat kata daripada busur anak panah dia. Kemudian dia makan sebiji. Dia kata, kalau aku nak perhabis semua tamar ni, la hayatun tawilah, maka dia satu kehidupan yang panjang. Lalu dia buang yang lain tu tuan-tuan, dia terus ke medan jihad. Dan dia salah seorang yang syahid daripada 14 orang yang syahid dalam peperangan Badar Al-Kubra. Subhanallah. Jadi tengok macam mana akidah para sahabat ni, kan? Dia ditanam dengan akidah yang sedemikian. Itu yang disebut sebagai akidah amaliyah, kan? Dia seolah macam nampak tu syurga, neraka, pahala, dosa. Ya? Sebab itulah mereka ni iman dia, Nabi SAW kata, kalau kamu yang ada pada hari nak timbang iman kamu dengan sahabat, tak boleh nak timbang, tuan-tuan. Walaupun sedikit tak boleh nak timbang. Walaupun kamu umpamanya infakkan emas setinggi gunung Uhud sekalipun, kamu takkan boleh menyamai
iman para sahabat walaupun separuh daripadanya. Walaupun separuh daripada iman sahabat, tak boleh nak menyamai kan. Itu iman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, baik yang muhajirinnya baik yang ansar, sama tuan-tuan. Bayangkan ketika peristiwa Badar itu, Nabi SAW seru golongan muhajirin sahaja, Nabi ajak pergi sebab nak ambil harta tu pun harta orang muhajirin. Tiba-tiba ansar pun offer sekali. Bila ansar offer, yang ansar lagi ramai daripada yang muhajirin. Demikian juga yang syahid dalam peperangan Badar Al-Kubra itu lebihnya ialah yang ansar. Ansar 8 orang, yang muhajirin 6 orang gitu. Jadi subhanallah, nak menunjukkan bagaimana keimanan mereka itu. Dan mereka membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan nakkan habuan dunia, tapi kerana iman mereka kepada hari akhirat, kepada dosa dan pahala, kepada syurga dan neraka. Yang ni yang sebenarnya kita nak tanam sungguh-sungguh tuan-tuan. Akidah amaliyah ni, yang ni yang penting sangat ni, ya. Berbanding dengan akidah yang kita belajar, akidah kita sebut sebagai nazariyah, dan itu jugalah yang disebut sebagai ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf, ilmu untuk kita mendekatkan taqarrub diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingat sekadar tu sahaja tuan-tuan. Jadi kita habis kat situ, tolong tanda muka surat 39, habis kat situ. Nanti kita masuk pada manhaj wasatiyah dalam perkara ilahiyat. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan ke? Tak ada soalan. Ya. Level minimum. Level minimum dia ialah kita beriman dengan apa yang disebutkan dalam rukun-rukun iman kita. Jadi itu yang paling minimum, yang paling asas. Cuma bila kita sebut sedemikian, kita tak boleh berada di status quo yang sedemikian. Sebab kita duduk di zaman yang sangat-sangat terbuka. Kalau andai kata kita duduk di kawasan pedalaman, cukup sekadar maksudnya dia beriman Allah Ta'ala itu wujud, Allah Ta'ala itu esa, Allah Ta'ala itu maha sempurna, Allah Ta'ala itu tidak bersifat dengan kekurangan. Dah, yang tu dia pegang sungguh itu. Dan tak ada cabaran masuk kepada dia. Tak ada yang orang mempertikaikan betul ke Tuhan wujud tu, macam tak wujud je Tuhan ni kan. Kami seru kita berdoa, tak ada, dia tak menjawab pun, tak mustajab pun, contohlah kan, ada orang pertikai. Kalau di zaman kita yang terdedah dengan medsos dan unsur-unsur luar yang macam-macam ideologi ni tuan-tuan, kalau hanya sekadar iman yang asas tu kita bimbang, dia tak ada benteng. Sebab tu para ulama dia susun ilmu akidah tu, dengan teori-teorinya, dengan kaedah-kaedah yang tertentunya. Tujuannya ialah untuk kita nak mengelakkan diri kita tadi terjatuh kepada benda-benda yang syubhat dalam akidah tadi. Dia panggil daf'us syubhat. Yang pertama, untuk kita nak sabitkan akidah kita tu. Maksud kita nak kuatkan akidah kita, nak pasakkan akidah kita. Itu tujuan kita belajar akidah. Satu lagi, untuk kita daf'us syubhat, menolak syubhat-syubhat. Part menolak syubhat inilah yang kritikal, terutama kita yang terdedah dengan banyaknya ancaman-ancaman daripada luar. Kalau tidak, tak ada masalah. Kalau orang yang tak terdedah, tak ada masalah sebenarnya. Dia iman yang basic tu dah cukup dah. Wallahu ta'ala alam. Jadi sekadar itu sahaja, baik pada Allah Ta'ala, kurang daripada diri saya sendiri. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.